dan kononnya akan ada pengumuman berkaitan darurat atau perintah berkurung seperti yang tersebar. Beliau meminta orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan berita palsu itu kerana ketika ini kerajaan masih bertindak mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 di bawah Kementerian Kesihatan KKM. Saya beri jaminan ini ianya bukan perintah berkurung. Jadi saya harap jangan kita terpengaruh dengan berita-berita ini sehingga kan pembelian panik berlaku kerana kononnya kedai akan ditutup, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Pandemik COVID-19 membawa kepada lambakan maklumat sehingga sukar untuk dibezakan antara fakta atau kabar angin yang mengelirukan. Terdahulu, berita palsu berkaitan perintah berkurung tular menerusi media sosial sehingga menyebabkan sebilangan penduduk mula menyerbu premis perniagaan dan membuat pembelian barang keperluan dalam jumlah yang banyak sebagai persiapan awal. Sehingga 23 Mac lalu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sudah mengenal pasti 18 daripada 43 kes penyebaran berita palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Akilah binti Muhammad Nazra, nombor matrik 261865. Okey, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua sedikit isu berkaitan dengan penyebaran berita palsu sepanjang COVID-19. Seperti yang kita tahu, negara kita telah digemparkan dengan bencana ataupun wabak COVID-19 ini. Sebelum itu, saya ingin memberitahu anda semua apakah itu coronavirus ataupun COVID-19. COVID-19 ini bukanlah selesema, tetapi ia merupakan jangkitan seperti pneumonia dan ia adalah virus yang baharu dikenal pasti di Wuhan, China dan telah merebak ke seluruh dunia termasuklah Malaysia iaitu negara kita. Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO telah mengenakan coronavirus ataupun COVID-19 sebagai pandemik. Selepas itu, saya akan pergi kepada apakah itu penyebaran palsu. Anda tahukah apakah itu penyebaran palsu? Okey. Penyebaran palsu ini merupakan satu kegiatan yang dikatakan seperti sambaran kilat. Ini kerana penyebaran palsu ini terlalu pantas ataupun terlalu cepat disampaikan ataupun dapat kepada seseorang individu itu dengan sekelip mata sahaja, tanpa kita mengetahui adakah berita itu adalah berita yang benar ataupun tidak. Saya dapati terdapat dua cara ataupun dua jenis penyebaran berita palsu ini. Antaranya secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Secara sengaja ni mungkin seseorang individu itu menyebarkan berita palsu ataupun menghebahkan berita palsu itu kepada semua orang demi mendapatkan like yang banyak di dalam laman sosial beliau. Ataupun ada juga setengah individu menghebahkan atau menyebarkan berita palsu ini bermotif untuk mengfitnah ataupun memburukkan seseorang individu itu. Manakala bagi secara tidak sengaja, kemungkinan seorang individu itu mendapat maklumat daripada rakannya dan apabila beliau membaca maklumat itu dan beliau menganggap berita itu adalah berita yang penting dan demi menjaga keselamatan beliau dan rakan-rakannya, beliau telah memforwardkan atau menghantar berita-berita itu kepada orang ramai tanpa sedari bahawa berita itu adalah berita palsu. Itu adalah secara tidak sengaja. Seterusnya kita pergi kepada apakah itu faktor-faktor penyebaran berita palsu sepanjang COVID-19 ini. Yang pertama adalah masyarakat kita terlalu terburu-buru menerima dan menyebarkan maklumat. Yang kedua, masyarakat kita tidak pandai ataupun tidak mengetahui bagaimana hendak menyaring maklumat yang benar. Dan yang ketiga, kemungkinan terdapat beberapa golongan masyarakat yang kurang celik IT ataupun kurang dalam kemahiran teknologi ini. Dan kemungkinan masyarakat ini boleh terpedaya dan terkena dengan berita-berita palsu.
Selain itu, penyebaran berita palsu ini juga boleh memberi kesan kepada kita. Antaranya adalah boleh memanipulasi, mengelirukan dan mengapi-apikan perasaan rakyat. Dengan ini, ia boleh menimbulkan persepsi-persepsi palsu daripada rakyat dan ia telah menjejaskan ketenteraman rakyat. Yang kedua, denda sebanyak RM50,000 ataupun penjara 1 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Yang ketiga, ia menyusahkan pihak berkuasa yang kini sedang bertumpus lumus untuk mengekang masalah COVID-19 ini. Yang terakhir adalah ia boleh mencetuskan suasana panik bagi masyarakat. Contohnya adalah panik buying. Seterusnya adalah langkah-langkah bagaimana untuk mengatasi masalah atau isu penyebaran berita palsu ini. Yang pertama, masyarakat ataupun orang ramai yang ragu mengenai berita boleh melayari laman sesawang sebenarnya.my ataupun pautan telegramnya. Yang kedua, masyarakat boleh merujuk sumber yang rasmi dari Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun World Health Organization untuk mengenal pasti adakah maklumat itu adalah sahih ataupun tidak. Yang kedua, masyarakat jangan terlalu cepat menyebarkan maklumat-maklumat ataupun berita yang telah didapati ke laman sosial dengan begitu pantas tanpa memeriksa terlebih dahulu. Yang terakhir sekali adalah peranan pekerja sosial. Pekerja sosial boleh menjadi pendidik ataupun educator kepada masyarakat. Iaitu, pekerja sosial boleh memberi pendedahan, pendekatan, perkongsian dan pengetahuan kepada klien atau masyarakat yang berkait dengan teknologi ini. Yang kedua adalah pekerja sosial boleh menjadi orang tengah atau broker, iaitu pekerja sosial ini boleh menghubungkan klien dengan pihak yang berkuasa, terutama sekali bagi klien yang tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan sumber-sumber terkait dengan isu ini. Oleh itu, saya mendapati terdapat pelbagai faktor, kesan dan langkah serta peranan kerja sosial yang boleh dikaitkan dengan isu penyebaran berita palsu sepanjang COVID-19 ini. Oleh itu, saya nasihatkan kepada semua masyarakat kita di dunia ini, janganlah kita menyebarkan berita palsu dan nasihatkan juga kepada masyarakat agar jangan terlalu cepat mempercayai berita-berita di laman sosial. Semak dahulu sebelum sebar. #KitaJagaKita, #tak-pasti jangan kongsi, #putuskan rantaian COVID-19, #stay at home. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.